أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita bersama lagi pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa kita membincangkan kisah-kisah kehidupan para sahabat. Dan sejak pertemuan terakhir saya mula berikan perhatian kepada cerita-cerita sahabat yang dekat dengan realiti semasa kita, yang saban hari kita ikuti perkembangan dan juga cerita tentang mereka di Palestin. Maka kita pilih sahabat yang boleh memberikan kepada kita pelajaran khusus tentang Palestin insya-Allah. Dan pagi ini kita bersama dengan satu nama yang kita selalu dengar nama ni lah bila kita ikuti tentang Palestin, tentang Gaza, iaitu seorang watak yang misteri namanya Abu Ubaidah. Mungkin tuan-tuan selalu ikuti. Dan Abu Ubaidah bukanlah nak rujuk pada Abu Ubaidah seorang saja, tapi kita tak jumpa satu pun wajah sebenar mujahidin di Gaza ini, baik daripada Al-Qassam ke, baik daripada Saraya Al-Quds ke, baik daripada pasukan Abu Ali Mustafa. Dia ada macam-macam grup mujahidin di Gaza ataupun di Palestin secara umumnya. Tapi tidak ada seorang pun antara mereka ni yang wajahnya terdedah, kan? Dan kita pun fahamlah kenapa. Kerana mereka berada di satu wilayah yang paling berkonflik di dunia ini. Dan Israel ada macam-macam cara boleh mereka buat untuk memburu setiap orang yang terlibat sebagai mujahidin. Kalau tuan-tuan ingat, mungkin sekitar tahun 2018, Dr. Fadi, graduate CYA, graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bidang engineering, yang telah dibunuh oleh orang yang tidak pernah ada rekod pun kenalan dengan Dr. Fadi ini. Di Malaysia cerita ni berlaku. Bayangkan betapa dahsyatnya krisis ini. Dia dibunuh di Setapak KL ketika dia keluar untuk solat subuh. Dan yang malangnya adalah yang membunuh dia adalah seorang lelaki Melayu. Dan bila disiasat, memang tak jumpa apa dipanggil apa motif pembunuhan. Dan sebab tu bila masuk geng perisikan daripada tak silap saya, pasukan perisikan terlibat sekali dalam kes ini sebab dia isu yang classified, yang tak didedahkan dia punya hasil siasatan. Barangkali kerana memang yang paling terbesar sekali orang-orang di luar macam kita ni boleh jangkakan, dia mesti melibatkan ejen-ejen yang merupakan ejen latihan daripada Israel. Mossad lah nama yang mungkin popular kan, Mossad. Sebab memang tak ada motif, tak tahu kenapa dia nak dibunuh, kan. Dan ni kes bunuh dan tidak dikeluarkan kenapa punca dia dibunuh. Dan bila tanya kawan-kawan aktivis Palestin yang rapat dengan Dr. Fadhi, mereka kata Dr. Fadhi ni dia ada satu projek yang boleh membuatkan Gaza itu dapat berdikari lah, tak perlu nak bergantung kepada Israel, iaitu projek renewable energy. Dia nak tukar air laut jadi air yang boleh diminum lah. Air laut nak tukar jadi air ni. Selama ni Gaza sangat bergantung kepada Israel. Sebab tu bila sebut tentang mujahidin di Gaza, mereka akan pastikan identiti mereka tu dirahsiakan. Maka Abu Ubaidah and the gang lah, mana-mana pasukan mujahidin, adalah watak-watak yang kita nak petik nama mereka, gunakan nama Abu Ubaidah ni. Kita baca cerita dalam sirah, kita jumpa satu orang sahabat namanya nama yang sama, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, yang mempunyai satu cerita dalam hidup dia yang sangat dekat dengan Palestin, sangat dekat dengan apa yang berlaku di Gaza pada ketika ini. Kita ke era Nabi SAW dulu, kepada era sahabat, sebelum kita kaitkan dengan Palestin.
Saya nak mulakan dengan apa? Mulakan dengan satu realiti dulu. Apa yang menyebabkan kita sangat rasa beruntung? Sama ada berasa beruntung ataupun rasa sedih, tapi dalam diam sebenarnya umat Islam sangat bergantung harap kepada apa yang diperjuangkan oleh para mujahidin ini di Gaza, kerana tidak ada orang lain di bumi ini yang benar-benar ada satu usaha yang sebenar untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kerana Masjidil Aqsa ni sejak 1948, bukan 1948, 1917 paling tepat sekali. 1917 bila British jajah Baitul Maqdis, General Allenby masuk ke dalam Masjidil Aqsa, dan itu satu simbolik bahawa tanah itu telah dijajah. Sejak 106 tahun yang lalu, Masjidil Aqsa tak pernah berada kembali ke tangan umat Islam. Tak pernah. Dan selama ini, kalau mungkin kita nak tahu juga sebenarnya siapa yang jaga Masjidil Aqsa kalau bukan dia di tangan kita. Dia ada satu perjanjian antara Israel dengan Jordan, bukan dengan Palestin. Israel dengan Jordan. Dia ada satu perjanjian. Jordan, kamu tolong maintain Masjidil Aqsa. Masa kebakaran pada tahun 1897, bukan. 1979. 1979 Masjidil Aqsa pernah terbakar sekali. Siapa yang maintain nak bina balik masjid tu, nak restructure balik, nak cat balik? Jordan. Kerajaan Jordan ada satu perjanjian dengan Israel. Okeylah, tak dapat Masjidil Aqsa, tak dapat Al-Quds pun, kami nak maintain, kami nak jaga. Okay. Selama ni Jordan maintain. Tapi Masjidil Aqsa tak pernah langsung kembali ke tangan umat Islam. Bahkan yang lebih real sekarang ini adalah seakan-akan Jerusalem ataupun Al-Quds itu dah menjadi milik Israel lah. Sebab Israel ni yang bukan tempat dia punya, terang-terang bukan dia punya pun dia buat macam dia punya. Macam tebing barat, IDF boleh pergi ke mana-mana rumah untuk dia buat apa saja yang dia nak lah. Jerusalem, tempat yang sebenarnya menurut PBB itu tempat yang buffer. Dia dua-dua, dia berkongsi antara banyak pihak. Sebab itu tempat paling berkonflik. Dan bila Israel pindahkan ibu negara Israel ke Jerusalem, bukan Tel Aviv, kita selalu sebut Tel Aviv, ibu negara Israel yang mereka iktiraf sebenarnya adalah Jerusalem. Untuk bayangkan, itu telah menjadi tempat jajahan Israel hari ini. Dan kita tahu hanya ada satu pihak saja di dunia ini yang betul-betul buat kerja yang paling tepat untuk mendapatkan semula Masjidil Aqsa, iaitu dengan tentangan dan juga tekanan secara ketenteraan. Sebab secara diplomasi dah ramai orang buat. Jordan dah buat, tebing barat dah buat melalui kerajaan Fatah, Arab Saudi dah buat, UAE dah buat. Diplomasi dengan Israel sentiasa menunjukkan jalan ke depan adalah jalan yang tak jelas. Sebab Israel sentiasa konsisten melanggar macam-macam peraturan, macam-macam resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Sebab tu sekarang ni PBB tengah meeting kan untuk gencatan senjata. Patutnya hari semalam, tak selesai lagi. Dan masih menantikan apakah US akan veto atau tidak. Mereka masih melobi untuk menunjukkan kerana satu dunia tahu Israel bukan orang yang nak dengar cakap orang lain. Israel adalah satu negara yang bongkak, yang angkuh. Sebab tu kalau UN tanpa mana-mana veto mana-mana negara, barulah mungkin Israel ni akan taat. Tapi kalau sekadar resolusi negara-negara lain, sekadar tekanan daripada OIC, tekanan daripada Arab League, tak bagi kesan langsung kepada Israel. Maka sebab tu satu-satunya pihak yang membuatkan kita rasa macam Alhamdulillah mereka masih ada. Sebab kita tak mampu buat daripada jauh. Kita tak mampu buat. Dan banyak negara-negara Arab telah menjadi negara yang dijinakkan oleh Israel. Walaupun okey, kita setuju ataupun tidak dengan negara tu, termasuk negara tempat saya belajar sendiri dulu, Jordan. Walaupun sampai ke hari ini demonstrasi berlaku di Jordan, semalam hari Jumaat lagi lah, sesak dengan demonstrasi di ibu negara Jordan, aman. Tapi realitinya kebanyakan negara-negara Arab telah memilih untuk normalize, memilih untuk bersikap lunak kepada Israel dan cuba mencari jalan-jalan damai untuk projek Palestin. Walaupun dalam hati mereka kita tahu mereka sangat cintakan Masjidil Aqsa, mereka nak bebaskan Masjidil Aqsa, tapi melalui jalan damai.
dengan seorang satu pihak yang mengganas, yang mencuri, bukan jalan yang paling baiklah. Itu telah ditunjukkan hasilnya adalah tebing barat yang tak rupa negara pun. Sebab tu jalan yang dipilih oleh Hamas, oleh Gaza untuk menentang secara ketenteraan. Dan dalam agama kita membenarkan benda itu. Dan dalam peraturan dunia pun, maksudnya dari sudut undang-undang yang ditetapkan oleh PBB pun, negara-negara yang dijajah, bila mereka melawan, itu tidak dianggap sebagai pengganas. Yang label mereka sebagai pengganas adalah Amerika Syarikat dan Israel and the gang sajalah. Tapi kita melihat ini adalah orang-orang yang nak pertahankan tanah air. Macam tanah Melayu kita ni ketika Portugis datang, ketika Jepun datang, ketika British datang, kita melawan kerana kita tahu ini tanah air kita. Dan begitu juga Palestin. Bila mereka angkat senjata, kerana mereka nak pertahankan tanah air yang dijajah. Dan oleh kerana masa dijajah tu terlalu lama, sampai kita rasa macam sudah-sudahlah. Ini adalah kata-kata yang keluar daripada orang yang tidak berada di lokasi itu, yang mereka sentiasa setia dalam perjuangan. Kembali ke sirah. Hadis Nabi SAW tentang Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang paling popular adalah sebuah hadis yang Nabi sebut, likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, setiap umat ada al-amin. Al-amin maksudnya orang yang dipercayai. Okay. Dan di zaman moden ni, dia yang paling susah sekali nak jumpa orang yang kita boleh percaya. Okay. Kita boleh jumpa orang yang boleh baiki kereta kita. Kita boleh jumpa orang yang nak jual phone dekat kita. Nak cari apa-apa saja, senang. Boleh jumpa. Tapi siapa yang paling dipercayai? Kerana nak beli kat kedai ni, kita akan fikir, ni kelentong ni markup harga ni. Patutnya dia boleh bagi murah lagi. Mana-mana kedai kita pergi pun, kita akan ada perasaan tu. Kita mesti ada perasaan yang, orang ni mesti nak tipu aku ni. Menunjukkan, kita boleh dapat segala-galanya di dunia ni, tapi nak jumpa orang yang dipercayai itu payah. Kan? Nak jumpa orang yang dipercayai itu payah. Bahkan antara orang yang paling rapat sekalipun, bahkan suami isteri, kadang-kadang ada isu tak percaya sama sendiri. Untuk menunjukkan, Al-Amin adalah satu ciri, satu akhlak yang sangat yang sangat sukar dicari. Dan Nabi sebutkan dalam sebuah hadis tadi saya bacakan, setiap umat itu adanya orang yang bergelar Al-Amin. Bila dia ada je tenang. Dia kan senang kalau ada orang yang kita percaya, dia semua kita serah pada dia. Dia diuruskan. Itu maksudnya orang itu Al-Amin. Kalau anak kita ada ciri Al-Amin, bagilah duit belanja banyak mana pun kita lega sebab kita percaya ke anak kita. Pergilah keluar bila-bila masa pun, ayah okey sebab ayah percaya pada kamu. Itu ciri Al-Amin. Okay? Dan Nabi sebut ini kepada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kerana setiap kali Abu Ubaidah ada, umat Islam akan ada rasa tenang. Dalam satu cerita, bukan saja umat Islam yang mendapat ketenangan dengan kehadiran Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah selepas pembukaan kota Mekah. Ada orang-orang Kristian daripada Najran datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka minta kepada Nabi, sebab masa itu Islam dah sangat besar. Kekuatan Madinah itu luar biasa. Orang-orang Kristian jumpa Nabi SAW. Wahai Muhammad, dia tak panggillah Rasulullah kan. Dia minta kepada Nabi SAW, berikan kami seorang hakim untuk menyelesaikan masalah kami. Ini di tahap Islam yang sudah tinggi lah. Dan mereka minta kepada Nabi, bagi satu nama, bagi seorang untuk jadi hakim, pengadil. Bukan saja Abu Ubaidah ni memberikan ketenangan kepada Nabi dan para sahabat, dengan orang yang bukan Islam pun, mereka sangat rasa tenang bila Abu Ubaidah yang akan jadi pengadil. Okay? Mana-mana perlawanan bola yang kita tengok, mesti orang salahkan pengadil kan. Dan biasanya orang payahlah nak percaya pada pengadil. Bila dia kalah, bila dia menang, dia suka. Kan? Dalam kes Kristian Najran, bila mereka ada masalah sesama mereka nak tentukanlah adalah masalah yang melibatkan masyarakat Kristian masa itu, mereka nak pengadil. Kalau pengadil itu daripada kalangan mereka sendiri, akan bias, akan memihak kepada mana-mana pihak. Dia panggil orang luar dan dia minta pada Nabi, namakan seorang. Nabi memberikan nama Abu Ubaidah. Okay? Al-Amin ni, yang uniknya adalah, kali terakhir orang mendapat gelaran Al-Amin itu adalah Nabi SAW sendiri. Kan Nabi yang bergelar Al-Amin. Dan Nabi sendiri menamakan Abu Ubaidah sebagai Al-Amin. Al-Amin itu Nabi dapat gelaran masa bila?
masa tengah repair Kaabah, baiki Kaabah, yang banjir, terbakar dan sebagainya. Dan ketika itulah orang musyrikin Quraisy, bukan sahabat, bukan Allah Ta'ala, tapi musyrikin Quraisy yang nanti akan jadi musuh Nabi SAW, yang memberikan gelaran kepada Nabi SAW, Dzakal Amin. Ataupun dalam riwayat lain menyebutkan, Dzaka Sadiqul Amin. Ini adalah orang yang jujur, dan kerana dia jujurlah dia dipercayai. Gelaran ini kepada Nabi SAW. Dan bila Islam sudah berkembang, Nabi pindahkan gelaran itu kepada Abu Ubaidah. Apa lagi yang berlaku? Ketika Nabi wafat, ini antara cerita dalam sirah yang agak terperinci, tapi kita akan petik nama Abu Ubaidah dalam cerita ni. Kita biasa sebut sahabat Nabi yang utama adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi senarai itu sebenarnya, kita memetik senarai penggiliran khalifah yang menggantikan Nabi SAW. Tapi dari sudut sahabat mana yang paling tinggi kedudukannya di sisi Nabi SAW, tak semestinya urutannya sama. Okay? Kerana boleh jadi ketika Uthman ibn Affan jadi khalifah, dia jadi khalifah kerana sahabat-sahabat yang lebih utama daripada dia dah tak ada dah. Dah wafat. Okay? Boleh jadi ketika Ali ibn Abi Talib jadi khalifah, kerana ada sahabat-sahabat yang lebih layak jadi khalifah berbanding Ali bin Abi Talib, telah pun syahid. Maka siapa sahabat paling utama? Ada satu hadis Nabi SAW. Ini sebelum Nabi wafat, Nabi sebut benda ni. Aisyah, isteri Nabi SAW, yang isteri ni tahu macam-macam lah pasal kita kan. Segala aib kita, segala benda baik pasal kita dia tahu. Dan sahabat tanya pada Aisyah, siapa orang yang paling Nabi cintai? Dan Aisyah jawab, Abu Bakar. Dan sahabat tu tanya lagi, siapa nombor dua? Seterusnya siapa? Aisyah jawab, Umar Al-Khattab. Dua dah betul lah. Abu Bakar, Umar. Nombor tiga ni yang biasanya kita silap. Kita sebut Uthman. Tapi dalam hadis ni, Aisyah sebut apa? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Sebenarnya nombor tiga dalam kalangan sahabat yang dianggap sebagai the best sahabah untuk menggantikan Nabi SAW adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Tapi kenapa dia tak jadi khalifah? Nanti kita akan ceritakan. Kenapa Abu Ubaidah tak jadi khalifah ganti Umar Al-Khattab? Pada waktu kematian Nabi SAW, Nabi wafat. Okay? Dan perkara pertama yang berlaku setelah Nabi wafat, pagi itu, adalah sahabat Ansar berkumpul di satu tempat namanya Saqifah Banu Sa'idah. Kalau dekat Masjid Nabawi itu, kawasan yang ada pokok-pokok tu kan, Saqifah Banu Sa'idah. Orang-orang Ansar berkumpul dan mereka mula berbincang, siapa nak ganti Rasulullah Muhammad? Siapa nak ganti Rasulullah SAW? Siapa nak ganti? Mereka mula berbincang. Dan mereka mula mencadang-cadangkan nama Ubadah ibn Samit dan beberapa orang sahabat lain lah yang masih hidup ketika itu. Dan mereka memilih orang-orang Ansar lah sebab mereka orang Ansar. Dan Abu Bakar As-Siddiq, bila dengar orang Ansar dah mula berkumpul, Abu Bakar mula risau. Abu Bakar panggil dua orang sahabat. Dan kenapa Abu Bakar panggil dua orang sahabat ni saja? Sebab memang ini saja top sahabat yang top 3. 3 orang sahabat yang paling utama yang layak untuk menjadi khalifah ganti Nabi SAW. Abu Bakar pergi, Umar juga pergi, dan seorang lagi sahabat yang Abu Bakar tarik tangannya untuk pergi ke situ adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dan bila dah berdebat semua dengan orang-orang Ansar, Abu Bakar cakap pada mereka, aku cadangkan kepada kalian dua nama ini, Umar Al-Khattab ataupun Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Pilihlah salah seorang antara dua ni untuk jadi khalifah. Aku redha. Tapi apa yang berlaku? Umar cakap kepada apa? Dalam meeting tu, tak, bukan kami wahai Abu Bakar. Aku ambil, dia ambil tangan Abu Bakar dan dia sebut, aku berbai'ah kepadamu wahai Abu Bakar. Kamulah yang selayaknya menjadi khalifah. Dan semua orang pun setuju. Akhirnya Abu Bakar jadi khalifah. Tapi dalam cerita ni, Abu Bakar mula-mula sebelum dia jadi khalifah, dia telah cadangkan dulu dua nama ni, Umar Al-Khattab ataupun Abu Ubaidah. Ini adalah 3 orang sahabat yang paling besar kedudukannya di sisi Nabi SAW dan yang paling layak sekali untuk jadi pemimpin menggantikan Nabi SAW. Apa yang berlaku? Bila kita kembali ke Palestin, Palestin ni di wilayah Syam. Kalau dalam sirah, dalam mana-mana hadis, kalau tuan-tuan dengar ada hadis sebut kalimah Syam, Syam itu merujuk kepada satu tempat, biasa kalau dalam bahasa Melayu,
Kita terus terjemahkan Syam tu Syria lah. Tapi itu salah. Dari sudut geografinya salah. Sebab Syam pada zaman Nabi SAW adalah daripada selatan Turki sampai ke Sinai dan daripada Palestin sampailah ke sempadan Iraq. Itu adalah Syam. Bila mana-mana hadis sebut tentang Syam, pusat kepada Syam yang sebenar-benarnya, kalau dalam peta itu kita nampak, adalah Baitul Maqdis. Maka ketika Nabi wafat, saya pernah cerita sebelum ni, projek Nabi yang Nabi tak berjaya selesaikan, bukan sebab Nabi gagal, tapi sebab dah sampai ajal Nabi SAW, Allah Ta'ala telah tentukan Nabi wafat pada tahun itu, tahun ke-10 Hijrah, dan ketika itu, ada satu projek Nabi SAW yang Nabi tak sempat selesaikan. Projek apakah itu? Projek membuka Masjidil Aqsa. 3 hari sebelum Nabi wafat, nak tunjuk betapa urgentnya, pentingnya projek ni, 3 hari sebelum Nabi wafat, dalam banyak-banyak benda Nabi nak buat. Biasanya kita kalau dah nazak, dah sakit ni, kita akan utamakan benda yang paling utama sajalah. Kalau untuk kita, mungkin kita fikir keluarga kita kan. Mari keluarga kita ajak berkumpul, nak bagi wasiat ke apa. Okay? Kita lebih fikirkan benda itu. Nabi SAW, 3 hari sebelum Nabi wafat, antara perkara yang Nabi buat adalah, Nabi cakap kepada para sahabat, aku telah melantik Usamah ibn Zaid, anak kepada Zaid ibn Harithah, untuk berangkat ke tempat ayahnya syahid. Dia akan memimpin satu pasukan perang muslimin pergi ke Mu'tah dan dia akan berperang di sana. Mu'tah dekat mana? Jordan. Tempat saya belajar dulu, ada satu bukit namanya Bukit Madaba. Kalau naik bukit ni boleh nampak Masjidil Aqsa. Daripada jauh orang kena pakai teruang kalau nak nampak betul-betul kan. Tapi daripada Bukit Madaba ni boleh nampak Masjidil Aqsa. Jordan ni berjiran dengan Palestin. Dan projek Usamah ibn Zaid bila Nabi utus, kalau dalam banyak buku sirah, dia tafsirkan bahawa projek Usamah ibn Zaid ni adalah projek yang seterusnya untuk melengkapkan perjalanan panjang daripada Madinah menuju ke Masjidil Aqsa. Nabi memang benar-benar nak buka Masjidil Aqsa. Tapi dalam masa 3 hari selepas tu, Nabi pun wafat. Projeknya tak selesai. Projek ke Masjidil Aqsa, untuk buka Masjidil Aqsa, tak selesai. Siapa yang akan selesaikan nanti? Umar Al-Khattab, pada era Umar Al-Khattab. Tapi, pasukan pertama yang diutuskan ke Syam secara rasmi setelah Nabi wafat adalah pasukan yang disenaraikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar jadi khalifah. Dan ketika Abu Bakar nak pilih siapa nak jadi ketua pasukan ke Syam, sebab ini projek besar ni, projek Nabi SAW. Ini projek Nabi SAW. Siapa nak jadi ketua ke Syam? Dan dalam ramai-ramai sahabat yang ada, Abu Bakar telah memilih Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah untuk jadi ketua pasukan muslimin, Amir di Syam, untuk buat projek pembebasan Masjidil Aqsa. Dan dalam masa 5 tahun, akhirnya Masjidil Aqsa telah dibuka pada era Umar Al-Khattab. Untuk bayangkan, nama Abu Ubaidah ni sangat dekat dengan Palestin. Sebab tu untuk orang-orang yang membaca sirah, untuk orang-orang yang tahu tentang sejarah umat Islam, dan diikuti apa yang berlaku dekat Gaza sekarang ni, tiap minggu kita mendapat berita ucapan-ucapan rasmi daripada orang yang namanya adalah Abu Ubaidah. Sepatutnya dia akan meremangkan bulu roma gitu. Ini adalah cerita yang sama dengan nama yang lebih kurang sama. Nama yang sama. Abu Ubaidah di Gaza dan Abu Ubaidah pada zaman Sirah Nabawiyah, kedua-duanya adalah pejuang pembukaan Masjidil Aqsa. Dan tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan ikuti cerita di Gaza ni, bukan pada tahun ni saja. Sejak tahun 2006 lah krisis di Gaza ni bermula. Selepas Israel keluar daripada Gaza tahun 2005, waktu itulah tahun 2006, 2008, 2011, 2014, sentiasa ada saja perang ke atas Gaza ni. Bukan hari ini saja berlaku. Dan kalau tuan-tuan ikuti projek-projek, operasi-operasi daripada Gaza ini, projek mereka sebenarnya bukan projek untuk merdekakan Gaza saja. Mereka bukan hantar roket-roket mereka ke Tel Aviv kerana mereka nak mendaulatkan Gaza. Tapi mereka memang ada projek untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Sebab tu projek yang terkini 7 Oktober itu namanya adalah Tufanul Aqsa. Bukan Tufanul Gaza.
Tufanul Aqsa. Projeknya adalah untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Dan mungkin cerita-cerita akhir yang kita boleh sentuh dengan masa kita yang terhad ini. Kenapa Abu Ubaidah tak jadi khalifah? Apa yang berlaku? Kerana Abu Ubaidah akhirnya dia akan mati syahid kerana terkena ta'un, terkena wabak di Syam. Sekarang dah musim Covid ni, kan? Kalau dulu awal-awal Covid, saya ingat lagi ada banyak kuliah-kuliah saya bawa topik khas cerita tentang sejarah wabak dalam dunia Islam. Dan wabak pertama yang menimpa dunia Islam adalah wabak di Syam. Dan kita sebut tadi apa? Abu Ubaidah dekat mana? Syam. Abu Ubaidah, projek dia adalah bebaskan Masjidil Aqsa. Bila dah selesai bebas Masjidil Aqsa, dia kekal duduk di Syam. Dan wabak Amwas, yang pertama kali umat Islam ni berjumpa dengan wabak adalah di Syam. Nama ta'un itu ta'un Amwas. Dan Abu Ubaidah ada dekat situ. Apa berlaku masa tu? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dia sangat sayang dengan Abu Ubaidah. Dan kita tahu, Umar Al-Khattab ni ada banyak pengalaman hidup dengan Abu Ubaidah. Dia banyak berjalan keluar dengan Abu Ubaidah. Dan bila dia tahu wabak dah meletus dekat Syam, dia bagi satu surat kepada Abu Ubaidah. Dia datangkan satu surat. Kandungan surat itu adalah, Ya Abu Ubaidah, mari sini ke Madinah, ada benda nak bincang sikit. Dan Abu Ubaidah, bila dia dapat surat tu, dia faham sangat lah. Dia tahu dah ini trik, ini adalah satu surat yang sebenarnya, tujuan sebenarnya bukan nak meeting pun. Tapi Umar sebenarnya nak selamatkan aku daripada wabak ta'un ni. Dan akhirnya Abu Ubaidah balas surat Umar Al-Khattab. Tak perlu wahai khalifah, diminta maaf kerana dia tidak taat kepada Khalifah Umar Al-Khattab dalam arahannya kepada kali ini. Sebab dalam banyak arahan Umar Al-Khattab, dia ikut, dia patuh. Sebab Umar Khalifah. Tapi kali ini, dia tak boleh nak patuh. Sebab dia faham, sebenarnya Umar nak dia balik untuk diselamatkan diri dia. Tapi dia kata, aku akan kekal di Syam bersama dengan para mujahidin. Kerana projek di Syam ni masih besar lagi. Mereka target untuk sampai ke Konstantinopel. Kita pun tahu cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Konstantinopel. La tuftahanna al-Konstantiniyah. Konstantinopel akan dibuka. Bila tak tahu. 1453 barulah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi projek pembukaan Konstantinopel sejak zaman Abu Bakar lagi mereka dah ada impian tu. Dan Abu Ubaidah inilah yang paling depan. Projek dia adalah dia nak naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Sampailah ke Istanbul hari ini. Dia nak menuju ke situ. Tapi bila sampai di Syam, dia jumpa wabak Amwas ini. Dan kerana wabak itulah nanti dia akan meninggal dunia. Mati sebagai syahid. Sebab hadis yang mengatakan orang yang mati kerana ta'un itu mati syahid, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dia sendiri dengar daripada Nabi SAW dan dia sendiri mati kerana wabak. Dan sebab tu dia dianggap sebagai mati syahid juga. Walaupun dia bukan mati di medan perang. Apa kaitan di Gaza pada hari ini kalau kita sebut tentang kes kematian Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dia tak mahu pergi ke Madinah. Dia nak kekal di Syam kerana dia nak bersama dengan mujahidin. Dia nak bersama dengan mujahidin dalam projek-projek seterusnya. Dan apa yang berlaku di Gaza, bukan Al-Qassam saja, bukan Abu Ubaidah spokesperson Al-Qassam itu saja. Semua warga Gaza, warga Palestin di Gaza ataupun di tepi barat, mereka ni ada banyak sebab untuk mereka berikan alasan untuk tinggalkan Palestin. Dan mereka boleh saja tinggalkan Palestin. Mereka boleh saja tinggalkan Palestin bila-bila masa. Bukan saja kerana itu dibenarkan, bukan saja kerana ada negara yang nak ambil mereka macam Malaysia. Malaysia sangat suka dengan orang-orang Palestin daripada Gaza dan tepi barat untuk menetap di Malaysia. UK, US ada banyak pilihan untuk mereka pindah ke negara-negara lain. Tapi mereka ni ada satu sebab untuk kekal di Palestin, iaitu mereka memang nak tanah air mereka dimerdekakan oleh tangan mereka sendiri. Mereka dibom setiap masa. Mereka ada roket-roket yang datang ke rumah mereka setiap masa. Setiap 5 minit mereka kena fikirkan mereka sebenarnya masih hidup lagi ataupun dah mati. Bayangkan orang pada malam tadi kan, kalau tengok di media sosial banyak laporan-laporan tentang roket-roket ke Gaza ini yang datang pada waktu orang tidur. Dan bayangkan malam ni kita tidur, esok pagi dah tak hidup dah.
kita di alam yang lain. Itu realiti di Gaza. Setiap 5 minit mereka kena pastikan mereka ni masih hidup ataupun dah mati. Syahid. Sebab dibom oleh roket-roket daripada Israel. Ya. Mereka ada banyak sebab untuk tinggalkan Gaza, tinggalkan Palestin. Sejak 106 tahun yang lalu mereka boleh tinggalkan Palestin, tapi mereka tidak lari, mereka kekal di Palestin sampai hari ini kerana mereka menjadi wakil kita untuk perjuangan yang telah Nabi wariskan kepada kita semua. Bebaskan Masjidil Aqsa. Macam Abu Ubaidah, dia tak lari, dia kekal di Syam kerana Nabi telah wariskan projek pembukaan Konstantinopel dan dia kekal di Syam. Dan akhirnya ketika Umar Al-Khattab, kan dia mati dibunuh juga kan. Solat subuh, ada seorang namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi datang tikam dia daripada belakang. Umar jatuh, Umar tak boleh teruskan solat. Umar terbaring, dibawa ke tepi. Dan pagi tu Umar sempat juga solat subuh sendirian, dia gagahkan diri dia. Tapi ada satu masalah. Ketika Abu Bakar wafat dulu, Abu Bakar terus cakap pada para sahabat, aku cadangkan Umar Al-Khattab ganti aku jadi khalifah. Dan sahabat semua ikutlah kena mengundi bai'ah kan. Bai'ah tu mengundi lah tu. Sahabat pun kena mengundi juga. Maka akhirnya orang berbai'ah setuju ataupun tidak Umar jadi khalifah. Pada zaman Umar Al-Khattab, bila Umar akhirnya dia tahu dia akan mati. Sebab doktor dah tengok dah kecederaan Umar, tak boleh survive ni, dia akan mati. Ada masa dalam beberapa jam. Dan Umar Al-Khattab panggil sahabat-sahabat yang paling besar ni. Umar Al-Khattab cakap, aku tak tahu siapa yang akan jadi pengganti aku. Aku tak boleh namakan seorang untuk gantikan aku. Ya. Dan ketika itulah Umar cakap kepada para sahabat, yang berbaki ni lebih kurang berapa? 6-7 orang masa tu. Umar panggil 6-7 orang sahabat ahli syura ini, kamu bincang siapa nak ganti aku sebagai khalifah. Dan apa tafsiran ulama? Kalau Abu Ubaidah masih hidup, senang-senang saja Umar akan cakap, khalifah yang akan ganti aku adalah Abu Ubaidah. Sebagaimana sebelum ni pun, Abu Bakar dah pegang tangan dua orang ni pun. Dan Umar pun dah tahu kenapa dia minta Abu Ubaidah balik. Sebab kalau Umar mati, siapa nak ganti Umar kalau bukan Abu Ubaidah? Dan sekarang Abu Ubaidah dah tak ada. Kerana dia telah syahid disebabkan wabak Amwas di Syam. Sampai Umar terpaksa menyerahkan proses menentukan khalifah ini kepada 6-7 orang ahli syura tadi. Untuk meeting dan tentukan siapa khalifah. Sebab Umar pun tak tahu. Umar pun tak ada keyakinan nak lantik satu nama. Dan akhirnya Uthman yang dilantik oleh ahli syura ni. Hadis terakhir, bagi masa dah kita. Hadis terakhir yang saya rasa saya nak petik sebagai pelajaran terakhir kita. Iaitu, ni sebelum Umar wafat lah. Ada sebuah riwayat yang sangat mendalam maknanya. Bila Umar, macam biasa kita mengopi ke apa kan. Umar sedang melepaklah dalam satu rumah dengan beberapa orang kawan dia. Muslimin lah. Dan Umar cakap kepada mereka, tamannau. Cuba kalian kongsikan apa cita-cita kalian. Apa cita-cita hidup kalian. Ada tak impian ke apa. Dan mereka yang berada di situ mulalah berikan jawapan. Ada seorang lelaki bangun dan dia sebut, atamanna law anna li hadha ad-dar mamlu'atun dhahaban anfaquhu fi sabilillah. Aku bercita-cita agar bilik ini, mereka duduk dalam satu ruang, agar bilik ini dipenuhi dengan emas. Supaya emas itu aku boleh gunakan untuk aku infak di jalan Allah Ta'ala. Okay. Hebat cita-cita ni. Tapi Umar tanya lagi, tamannau. Siapa lagi nak kongsikan cita-cita hidup dia? Seorang lagi bangun. Atamanna law annaha mamlu'atun lu'lu'an wa zabarajadan wa jawharan anfaqu fi sabilillah wa tasaddaq. Orang kedua pula bangun. Aku harap ruang ini dipenuhi dengan permata, dipenuhi dengan berlian, supaya aku boleh infakkan di jalan Allah Ta'ala juga. Dan Umar tanya lagi, mana? Siapa lagi nak kongsikan? Ada tak cita-cita yang lebih besar, lebih hebat daripada ni? Sampailah mereka semua jawab, kami tak tahu dah Amirul Mukminin, apa lagi nak jawab? Apa lagi yang lebih besar daripada emas, permata, berlian? Dan Umar Al-Khattab jawab, atamanna law anna hadhihi ad-dar mamlu'atun rijalan mithlu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Aku pula, ni Umar Al-Khattab ni adalah generasi yang Nabi didik. Yang lain jawab tu barangkali orang lain, tabi'in. Okay? Ini Umar Al-Khattab, generasi yang Nabi didik. Orang kedua yang paling Nabi cintai, Umar jawab apa?
Aku berharap bukan bilik ini dipenuhi dengan wang, dipenuhi dengan emas, dipenuhi dengan permata, belian. Aku harap bilik ini dipenuhi dengan orang seumpama Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kalaulah semua dalam ruang ini adalah Abu Ubaidah, itu lebih beruntung daripada ada banyak sangat harta di tangan kita. Sebab umat Islam pada zaman yang awal, mereka tak ada wang pun. Masjidin Nabawi tu binaan dia sangatlah kuno. Kalau hari ini tuan-tuan pergi ke Mekah dan Madinah, tak ada satu pun tinggalan binaan daripada zaman Nabi SAW. Satu-satunya rumah yang pernah dibuat excavation, dia buat menggali rumah Nabi SAW di Mekah. Binaan rumah itu, semua yang ada dalam rumah tu adalah binaan-binaan yang datang pada tahun kemudian. Pada era Banu Umayyah, Banu Abbasiyah, Uthmaniyah, mereka upgrade rumah Nabi SAW. Tidak ada satu pun barang dalam rumah tu adalah barang pada zaman Nabi SAW. Lokasi je ada. Sebab semua yang dibina, alat-alat binaan pada zaman Nabi SAW adalah alat-alat binaan yang sangat rendah kualitinya. Yang akan hancur. Quran yang dihimpun pada zaman Uthman, pada zaman Abu Bakar Siddiq. Kalau tuan-tuan jumpa mana orang cakap, ni Quran ni daripada zaman Abu Bakar tu, yang Abu Bakar kumpul dulu. Orang tu menipu. Sebab semua barang, semua alat-alat yang dikumpulkan oleh Abu Bakar adalah material yang boleh hancur, yang boleh dimakan oleh bakteria. Dia tak ada dah. Bahkan buku-buku salinan Al-Quran yang dibuat pada zaman Uthman ibn Affan pun menggunakan satu bahan yang boleh hancur, boleh hilang. Quran paling tua yang ada dalam muzium di mana? Di Jerman tak silap saya, tempat haji kita. Ada satu salinan Quran, itu adalah salinan Quran dari Tashkent, Uzbekistan. Itu tak tahu tahun bila. Mungkin kurun ke-9, kurun ke-7. Tapi Quran pada zaman Uthman ibn Affan, pada zaman Nabi SAW tak ada dah. Sebab material dia sangat rapuh. Tak ada dah. Untuk menunjukkan itulah zaman Nabi SAW. Tak ada apa-apa, tak ada wang, tak ada emas, tak ada belian. Tapi mereka ada orang. Mereka ada Abu Ubaidah, mereka ada Umar Al-Khattab, mereka ada Abu Bakar. Dan dengan itulah Islam boleh maju ke depan. Tengok hari ni, OIC dah meeting, Arab League dah meeting. Apa hasilnya? Ada hasilnya sebenarnya. Mereka dah meeting untuk buat sekatan ekonomi kepada Israel. Mereka dah meeting untuk buat macam-macam tindakan yang boleh melumpuhkan ekonomi Israel. Tapi tahu apa yang berlaku? Negara-negara yang sepatutnya melaksanakan, negara-negara jiran lah, Mesir, Jordan, Saudi, negara-negara jiran ini masing-masing akhirnya menolak resolusi itu. Dalam meeting OIC dan Arab League sendiri, mereka putuskan kami berkecuali ataupun kami tak setuju dengan resolusi ini. Akhirnya itulah meeting terakhir OIC dan Arab League. Buat apa nak meeting? Kan? Akhirnya tak meeting pun. Nunjukkan Arab Saudi ni dia punya GDP dia berapa? 2 kali ganda. Saya ingat 2 ataupun 3 kali ganda daripada Israel. Israel lebih kurang 400 bilion. 4312. Ya ke? 42, 400. 900 bilion GDP Arab Saudi. Dekat Israel ni penduduk dia sekitar 9 juta orang. Mesir tu ada 200 juta orang. Untuk bandingan, umat Islam tu dari sudut demografi populasi lebih ramai, dari sudut duit lebih banyak duit, macam-macam. Dari sudut ketenteraan pun lebih hebat lagi. Tapi apa yang berlaku kepada umat Islam adalah umat Islam tidak ada Abu Ubaidah. Di Mesir tidak ada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, terikat dengan ekonomi US. Terikat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dengan negara-negara yang pro kepada Israel. Maka akhirnya mereka tidak boleh buat tindakan-tindakan yang kita harapkan. Dan itu amat menyedihkan. Tapi kita kembali mendapat satu harapan bila kita tahu, tak apalah, kita tak ada duit. Kalau di sisi Islam, material macam wang, duit dan sebagainya, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah kita ada orang macam Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dan orang itu ada ramai di Gaza pada hari ini. Rumah mereka hancur pun masih nak duduk kat situ. Anak mereka dah mati depan mata pun, mereka akan tetap duduk di Gaza. Ini adalah ciri-ciri Abu Ubaidah. Dan mereka ada di Gaza. Walaupun mereka tidak ada wang. GDP Gaza berapa? Tuan-tuan tahu GDP Gaza? Tak sampai 900 juta ke? Bukan. Tak sampai 900 juta. Tak sampai 900 juta. Lebih kurang
500 juta macam tu ataupun 400 juta. Sangat kecil. Sebab semangat 500 juta ni, kalau GDP ni kira macam jual beli barang je lah. Kalau 500 juta tu dia macam sekadar orang beli barang tiap hari makan minum je. Ekonomi lain tak ada di Gaza. Ya? Dan separuh daripada rakyatnya menganggur. 70% daripada rakyat Gaza ni bergantung tiap hari makan minum daripada bantuan. Untuk menunjukkan mereka ni asnaf. Tapi mereka boleh berjuang dan kekal duduk di Gaza hinggalah Palestin akan merdeka satu masa nanti. Dan mudah-mudahan kita dapat belajar itulah pagi ni daripada Gaza. Mereka bukan orang yang biasa-biasa. Mereka adalah ciri-ciri Abu Ubaidah yang disebutkan dalam cerita tadi. Wallahualam. Ada soalan? Kalau ada? Tak ada? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kesudian untuk bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus kita ikutilah cerita-cerita daripada Palestin, daripada Gaza, menandakan kita ni adalah umat yang sama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.